Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسول السيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka, lelaki dengan perempuan dengan banyaknya, lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah dan kamu sangatlah hampir. Yang saya kasihi Tuan Imam, Penjali Jawatan Kuasa Masjid Bandar Tun Husin On, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya diberi tajuk berkenaan dengan Siti Khadijah, tajuk wanita. Tapi yang dengar ceramah ni kebanyakannya ada lelaki, wanita tak ramai. Boleh diberi tajuk. Bila diberi tajuk, tuan-tuan, kita kena buat kajian. Bukan saja buat kajian, kena baca buku, kena macam-macam kena buat untuk mengupas tajuk ni. Bukan senang. Kalau tak bagi tajuk, lagi senang kan? Tapi dia beri tajuk Siti Khadijah binti Khuwailid, satu nama yang cukup besar bagi Seri Kandi Islam, yang mana kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi SAW, di kalangan wanita yang akan masuk syurga, yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua ialah Maryam binti Imran, itu mak kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga ialah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak Nabi SAW. Yang keempat ialah Asiyah, iaitu isteri kepada Fir'aun. Menunjukkan bahawa Khadijah ini satu individu yang cukup hebat, yang kita akan bicara malam ini. Saya baca satu buku tentang Khadijah ni, tuan-tuan, hampir 6 jam baru habis. Jadi malam ni nak ceramah 6 jam juga. Boleh tuan-tuan, pukul 12 baru habis. Boleh? Boleh tuan-tuan, tunggu aku nak balik. Agak-agak sampai pukul 9 tuan-tuan, kita berhenti. Khadijah ni tuan-tuan, nama yang cukup besar, tetapi gerak kerja dia dalam Islam cukup hebat. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah Ibnu Hisham dan sirah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Khadijah tuan-tuan, kalau Ibnu Hisham berkahwin dengan Nabi ketika umur Khadijah 40, kita tahu kan. Dan Nabi SAW pada ketika itu seorang remaja, seorang muda remaja, 25 tahun. Kemudian Khadijah pula sudah berkahwin dua kali. Maksud dia janda, mempunyai 4 orang anak. Tuan-tuan bayang no? Nabi umur 25 kahwin dengan janda 4 orang anak. Dia kahwin dengan yang pertama nama Atiq bin Abid, kemudian meninggal. Dapat anak nama Abdullah dan Jariyah. Ni buat kajian ni, baca 6 jam. Yang kedua dia kahwin dengan Abi Halalah bin Malik, dapat anak Hindun dan Zainab. Maksudnya Nabi ada anak tiri sebelum lepas kahwin dengan Khadijah 4 orang. Saya nak tanyalah remaja di sini yang umurnya 25, siapa nak kahwin dengan janda umur 40, anak 4? Cuba angkat tangan. Pakcik jangan angkat, aku tahu dah, garanti nak. Remaja ni siapa nak? Kan, umur 25, seorang janda umur 40, anak 4. Kematian suami.
10 tahun menjanda. No, kalau ikut kita tak nak. Tapi Nabi berkahwin dengan Khadijah. Sebab apa? Sebab kita nak cerita ciri-ciri Khadijah ni malam ni. Seorang wanita yang akan masuk syurga. Dia yang pertama. Ni Khadijah. Dan dikatakan Ibnu Katsir pula, Ibnu Katsir kata tak mungkin Khadijah umur 40. Sebab bila umur 40, orang perempuan ni dah dekat-dekat nak menopause. Betul tak? Dia kata mungkin, dia kata Khadijah pada ketika itu umurnya sebaya dengan Nabi. Ada khilaf. Ibnu Katsir kata mungkin Khadijah umur 25 sama dengan Nabi. Tetapi Ibnu Hisham kata termaktub, dia kata sahabat Nabi menyebut bahawa Khadijah meninggal umur 65 tahun, dia kata. Bila 65 tahun, ingat ketika umur 65, Nabi pada ketika itu sekejap. Tolong ubah sekejap kereta WMD 4184. WMD 4184 mengganggu lalu lintas. Boleh no? Ubah sekejap. Kalau tak ubah, kita ubah. Kat mana dah? Maksud dia, Nabi disebut berkahwin dengan Khadijah umur 25, Khadijah 40. Kalaulah Khadijah meninggal umur 65, ketika itu umur Nabi 50. Betul tak? Ni matematik ni. Tuan-tuan, boleh no? 65 tolak 15, maksud dia 50. 50, ingat, Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Maksud dia Khadijah meninggal 3 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Inilah yang disebut sebagai tahun bersedih. Dan ketika mana Khadijah kahwin dengan Nabi, Khadijah diberi oleh Allah 6 orang anak. Tuan-tuan kena ingat, anak Nabi ada berapa orang? 7. Betul tak? Kita duk dengar anak-anak kita yang tadika selalu menyanyi, anak Nabi kita ada 7 orang. Betul tak? 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Nurhaliza. Kepala otak hampa Siti apa? Siti apa? Siti apa? Jadi tak. Siti apa makcik? Siti Rogayah. Rogayah mana pula? Mana ada anak Nabi nama Rogayah? Siti apa? Come on. Oi, Tuan Hussein on. Siti apa? Siti Roqiyah. Ada Rogayah pula. Yang paling teruk, saya pernah menyanyi satu sekolah, dia kata Siti Nurhaliza. Siti Roqiyah. Ingat, anak Nabi daripada Khadijah 6 orang. Yang seorang tu nama Ibrahim daripada Mariah Al-Qibti, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Lahir, meninggal, kemudian berlaku gerhana. Kan Nabi menangis. Lalu mereka kata kematian Ibrahim menyebabkan berlaku gerhana. Maksud dia ada sesuatu. Lalu Nabi kata tidak ada bala atau bencana dengan kematian Ibrahim ini. Ini semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu anak daripada Khadijah ini 6 orang. Dan ada yang meninggal semasa kecil. Dan alhamdulillah, yang paling hebat sejarahnya ialah Siti Fatimah Az-Zahra yang kahwin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu anak daripada siapa? Daripada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni, cerita sikit sejarah. Khadijah ni namanya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzi bin Qusay. Maksud dia, nenek dia bertemu dengan nenek Nabi. Maksud dia mereka ini keturunan Bani Hashim. Maksud dia orang yang hebat lah, bukan orang calang-calang. Dan Khadijah ini, tuan-tuan, saya pernah lah cerita dalam YouTube, tapi siapalah ulas balik. Saya pernah selalu naik Jabal Nur. Tuan-tuan tahu Jabal Nur kan? Jabal Nur ini di atas ada Gua Hira. Gua Hira itulah tempat Nabi SAW beruzlah ketika mana Nabi terima wahyu, turun ayat Iqra. Saya bagi tahu dekat jamaah, selalunya bila bawa pergi umrah ni, saya akan bagi tazkirah.
Siapa yang nak dengar tazkirah saya 13 hari bulan di Masjid Ulu Kelang pukul 10 pagi, kursus umrah specialnya, pasti tuan-tuan menangis. Selalu orang menangis lah. Kalau tak menangis memang hati dah keras. Selalu menangis lah. Kalau orang lelaki yang kena tazkirah tu, saya cerita, pasti dia menangis. Kalau tak menangis pun dia buat tengok atas. Kan? Air mata jangan jatuh, hinguih masuk dalam mulut lah tuan-tuan. Kalau orang lelaki macam tu lah. Orang perempuan senang. Jadi saya bagi tazkirah. Bila bagi tazkirah, kita jamaah, esok pagi lepas subuh saya nak bawa naik Jabal Nur. Yang umur 40 tahun ke bawah, yang 40 tahun ke atas, jangan takut naik tak turun. Saya kata 40 tahun ke bawah, siapa nak tunggu lepas subuh. Jadi saya bagi, siapa yang nak naik, jom. Saya 40 lebih. Jom siapa yang 40 ke bawah, lawan dengan saya. Sebab saya akan bawa pergi umrah, selalu naik Jabal Nur. Naik tuan-tuan, ni macam ni. Dia mencacak macam ni. Nak naik hampir sejam. Kalau lambat 2 jam. Tapi turun 15 minit. Sebab senang turun senang. Tapi nak naik tu, ya Allah. Jadi sampai tu tuan-tuan, saya bagi tazkirah di bawah tu. Jamaah yang muda-muda, nampak tak? Sebab tak nampak ustaz, dia ada tangga. Setiap tangga ada perhentian, 5 perhentian. Kalau boleh, siapa yang nak naik, naik. Dia orang muda-muda, dia orang lari tinggal saya. Lari ni. Sampai tingkat pertama termengah. Saya naik lah. Ustaz, cakap pandai. Duduk di bawah. Apa? Oh, kata kat saya. Saya kata tak apa. Nanti aku sampai. Naik. Dia orang naik tingkat pertama tu, dia orang tak tahu masa nak naik tu ada seorang lelaki tua. Dia orang Arab, pakai tungkat, dia naik. Dia potong saya. Dia naik perlahan-lahan sampai tingkat pertama. Anak muda tadi termengah-mengah, dia potong. Bila potong, anak muda dia tengok lelaki ni potong, yang tua ni, mereka lari pula naik. Naik tingkat kedua, penat. Mereka tengok, ustaz, cepat dah. Air dah tak? Saya kata, sekejap, nanti saya sampai. Take 5 boleh tak? Take 5. Oh, mereka ambil take 5. Saya naik sampai dekat tingkat tu. Pakcik tadi ni, dia naik perlahan-lahan, dia potong. Dia potong saya, dia potong geng muda tadi. Bila potong geng muda ni, saya kata, "Oi, pakcik tu tua, potong. Macam mana?" "Biar pi ustaz, tak larat dah." Teruk tu geng muda ni. Saya kata, "Apalah. Ya ammi." Dia panggil pakcik tu, "Ya ammi, ta'al hina." "Pakcik, mari kejap." Pakcik dia datang. "Ya ammi, ijlis sana. Duduk." "Ya ammi, anta qawi." Pakcik kuat lah. "Pakcik, kam umruk?" "Berapa umur kamu?" Dia kata, "Cuba teka." Saya kata, "Sitin 60?" "La." "Sab'in 70?" "La." "Kam umruk?" "Berapa umur?" "Isna wa samanin." "Isna wa samanin." 82. 82. Saya kata, pakcik kuat. Tapi dia kata kat saya, "Wahai anak muda, ada seorang perempuan. Dia naik Jabal Nur ini ketika itu umurnya 15 tahun tua daripada Nabi." 15 tahun. Maksudnya Nabi masa tu umur 40. 15 tahun umur berapa? "Kam umruha?" Dia tanya saya. Saya pun 55. 55. "Ismuha 55." 55. Dia naik Jabal Nur ini sehari 2 kali. Hantar makanan dekat Nabi. Kamu dengan anak muda berhenti 2 kali. Saya dengar-dengar meleleh air mata. Dia kata, "Masmu hadzal mar'ah." Siapa nama lelaki ni? Perempuan ni. "Masmu hadzal mar'ah." Siapa nama perempuan ni? Saya kata, "Ismuha Khadijah binti Khuwailid." Dia kata, "Khadijah binti Khuwailid, umur 55, naik Jabal Nur, hantar makanan dekat Nabi sehari 2 kali. Kamu anak muda berhenti 2 kali." Malu kata. Saya tunduk, menangis saya. Kemudian bila menangis, saya tinggalkan pakcik ni sebab dia basahkan saya. Saya pergi ke anak muda tadi, saya bagi tazkirah. "Wahai anak muda, tahu tak pakcik tadi kata apa?" "Tak tahu." Dia kata, ada seorang perempuan, dia naik Jabal Nur umur 55, 15 tahun tua daripada Nabi. Dia hantar makanan sehari 2 kali. Hampa semua berhenti 2 kali. Tak malu kat perempuan ni? So bagi tazkirah. Menangis anak muda ni. Bila menangis, saya kata, "Sekarang nak naik tak?" "Kami nak naik lah ustaz."
Sekarang nak naik kenapa? Tadi kami naik, kami ingat kami muda, kami kuat, kami potong ustaz. Tapi berhenti 2 kali ustaz. Tapi kami nak naik sampai ke atas ustaz. Kerana kami sayang Nabi ustaz. Menangis mereka. Ni, kita nak cerita pada hari malam ni. Khadijah binti Khuwailid yang hebat ni. Bukan senang tuan-tuan, orang jarang bicara. Sebab kita nak buka ni, cerita balik pengorbanan Siti Khadijah. Yang namanya tuan-tuan, yang dia ni akan masuk syurga lebih awal daripada perempuan-perempuan yang lain. Termasuk perempuan yang berada dalam masjid ni. Hebatnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pengorbanan dia. Pertama, Khadijah ni tuan-tuan, orang yang beragama. Sebab tu anak muda nak cari perempuan, cari yang agama. Jangan cari yang segak. Segak tak kekal. Betul tak? Segak tak kekal. Dulu, tuan-tuan ingat dah makcik-pakcik yang berlakon Madu 3. Sarimah. Segak tak? Segak. Sekarang pun segak. Tapi umurnya dekat 70 lebih. Saya tengok depan segak. Tapi tangan dah berkedut. Tak segak. Kata segak. Noradini segak. Betul tak? Tapi kenapa bercerai? Baru ni. Pasal sandar. Bercerai. Segak tak? Segak. Ni yang terbaru lagi ni. Yang terbaru lagi. Artis. Yang segak tu. Tuan-tuan ingat tak? Cik buat tak ingat tak? Allah, apa nama? Allah, lupa, saya pun lupa. Siapa? Tuan-tuan sebutlah satu nama. Buat tak tahu, saya pun tak ingat lah. Segak tapi bercerai. Sebab tu tuan-tuan, Khadijah ni dia ada agama. Dia ambil agama apa? Dia anut agama apa? Agama yang dibawa oleh seorang sepupu dia. Apa nama sepupu ni? Sepupunya nama Allahumma salli ala Muhammad, Waraqah bin Naufal. Waraqah ni tuan-tuan, satu ketika Khadijah ni dia membujang 10 tahun. Khadijah bermimpi tuan-tuan, satu cahaya yang datang daripada langit masuk dalam kawasan kota Mekah. Bila masuk tuan-tuan, tiba-tiba cahaya tu masuk ke rumahnya. Khadijah pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah ini seorang rahib, pendeta yang belajar agama Yahudi dan agama Nasara. Maksud dia tahu kitab Taurat dan Injil. Lalu dia ni tuan-tuan meramalkan ada seorang lelaki yang hebat yang akan masuk rumah kamu. Maksud dia akan jadi suami kamu sebab 10 tahun membujang. Dia kata lelaki hebat ni mungkin akan lahir seorang nabi. Maksud dia Khadijah ni seorang yang ada agama. Sebab tu tuan-tuan, kita nak cari, wahai anak muda, seorang perempuan cari yang ada agama. Jangan cari yang cantik, belum tentu kekal. Tapi agama tuan-tuan, dia akan jadi cantik. Cantik tuan-tuan. Cari yang ada harta. Khadijah ada harta. Tapi Nabi tuan-tuan, hebat tak hebat? Kita cerita. Kalau ada agama tuan-tuan, dia akan ajar kita. Kalau tak ajar kita pun, dia akan bentuk kita jadi seorang suami yang soleh. Jadi tapi kita kebanyakan nak cari isteri solehah. Kan pernah ada seorang anak muda datang jumpa saya. Alhamdulillah ustaz. Saya 7 tahun mencari ustaz. Dapat dah kahwin ustaz. Dapat isteri solehah. Saya kata solehah macam mana? Solehah binti Din. Solehah binti Din tak jadi. No? Isteri yang solehah macam mana? Isteri yang ada agama. Maksud dia, bila subuh tak bangun, dia kejut kita. Bang, bangun bang, dah masuk waktu subuh. Kita tak nak bangun. Dia kata, bang, mengikut riwayat daripada hadis Nabi, sesiapa yang dah masuk waktu subuh, dia tak bangun lagi. Selimut yang dia selimut seperti mana kulit babi. Kita bangun tak? Kita pun kulit babi bangun. Tapi kalau isteri tak salihah, kita bangun. Yang bangun yang dia tarikkan selimut, kita pun baca mengikut hadis Nabi. Yang tak bangun, selimut seperti mana kulit babi. Dia tarik selimut, dia kata apa? Babi pun babi lah. Ini masalah. Sebab isteri tak ada agama. Sebab tu kena ada agama. Bila ada agama, satu cerita. Tahun 2000, saya ni kaunselor tuan-tuan. Ada seorang makcik ni umur 60. Saya selalu mengajar di Masjid Batu dekat Pulau Pinang. Kuliah saya malam hari Sabtu ni tuan-tuan, ribuan ni. Selalu kutipan derma 10,000, 18,000 kadang-kadang.
Ni. Ada seorang makcik dia datang jumpa saya. Kata, Ustaz boleh sembang sikit tak? Saya kata boleh. Datang duduk. Dia kata, Ustaz, saya duk ikut kuliah Ustaz ni lama dah. Tahun 1998, kemudian 2 tahun 2000 ni, hampir dah 2 tahun dah. Ustaz, suami saya Ustaz, ajak kuliah pun tak nak, semayang pun tak nak. Saya tak tahu nak buat apa. Saya kata, tarbiyahlah, didik elok-elok. Saya dah tak sabar dah Ustaz. Saya kata, berapa lama dah kahwin? Saya kahwin dengan dia umur 25. Sekarang umur 60, 25. Maksud dia berapa dah? 35 tahun dah. Saya kata, makcik dah sabar 35 tahun dah. Sabar sikit lagi. Dia nak mati dah. Sabar sikit lagi. Saya kata, tak, kata dia nak mati, saya tambah itu kan. Saya kata, sabar sikit lagi lah. Mana nak tahu, hidayah milik Allah, saya kata. Lepas tu saya kata kat dia, makcik buka surah Yusuf. Saya dapat di seorang syekh, surah Yusuf ni untuk lembutkan hati. Macam mana? Buka surah Yusuf ayat keempat. Bunyi dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf pada bapa aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang sujud padaku. Maksud dia sujud pada perintah Allah. Saya dapat syekh ni, dia kata, sampai kat sajidin tu, untuk anak kita, kat isteri kita, kat suami tak nak dengar kata, ulang banyak kali. Ataupun kita baca dekat dia, ketika tidur tiup dekat hidung dia. Sajidin tiup. Ataupun baca kat makanan, dia kata, makcik try lah, ikhtiar. Tiuplah, tapi dengan syarat, masa tengah hari dilarang memakan petai. Baca sajidin, lepas tu tiup. Dia buka mata, terpelanting, tuan-tuan. Maksud dia, tiup perlahan-lahan. Tuan-tuan, saya bagi tahu tu 2010. Alhamdulillah, tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 2012. Dia datang jumpa saya dengan suaminya masih elok. Maksud dia, masa tu umur 60, 2012, 72 tahun umur mereka dua ni, sama. Ustaz, ni suami saya. Saya kata, suami baru kah? Tak, ni suami yang lama. Oh, yang kakak, kita nak sebut makcik nampak macam tua sangat. Yang kakak sebut dulu kah? Alah, sebut makcik pun tak apa, dah tua dah. Dah ada yang makcik sebut dulu kah? Ya, ni suami saya. Macam mana? Alhamdulillah Ustaz, 2010 saya dapat ayat ni. Saya baca Ustaz dalam nasi. Setiap kali baca buah nasi, apa nama beras, saya kacau-kacau, saya baca. Ustaz, 2010 kan, tahun 2010, 2012, maksud dia 12 tahun. 2006 Ustaz, dia dengar khutbah Ustaz melalui YouTube. Khutbah saya, khutbah tu jatuh pada hari raya. Jadi saya duduk di atas tu, saya baca khutbah lah. Alhamdulillah, hari ini 1 Syawal jatuh pada hari Jumaat. Saya baca khutbah Jumaat. Kalaulah ada di kalangan tuan-tuan yang ada dosa dengan Allah, Allah ampun dosa kosong-kosong. Tetapi kalau siapa ada dosa dengan makhluk, kena minta maaf. Terutama mak ayah kita. Kalau suami dengan isteri, isteri kena minta maaf dengan suami. Kalau anak, kena minta maaf dengan mak ayah. Jiran dengan jiran, adik-beradik dengan adik-beradik. Sudahlah, kita, Allah maaf kita kena maafkan orang. Kemudian saya buat nada sayu, menangis semua. Bila menangis tuan-tuan, dia tengok dalam YouTube tu tuan-tuan, dia tersentuh hati. Bila tersentuh hati, Ustaz, masa tu 2006 Ustaz, dia balik-balik Ustaz, daripada kerja, terus dia tunjuk YouTube tu YouTube Ustaz. Dia kata, Ustaz ni bagus tapi jerekah orang. Dia kata, dalam khutbah jerekah orang. Mula-mula dia dalam tu member hantar, Ustaz jerekah orang. Jadi dia try lah buka muka aku. Jadi memang jerekah orang lah khutbah tu memang. Kalau tuan-tuan tak percaya, esok saya nak baca khutbah. Esok di masjid mana tak? Masjid ni hampa try mai. Tapi tak jerekah orang, insya-Allah. Esok saya nak cerita bagi menangis tuan-tuan. Ni kan. Jadi dia kata, Ustaz, jerekah orang. Sedap Ustaz ni. Rupanya dia tak tahu. Yang tu saya duk mengaji kat dia kat Masjid Batu kan. Dia kata, inilah Ustaz ni duk mengaji Masjid Batu. Lama dah. Daripada tahun 2000 lagi. Abang, jom. Hari Sabtu ni minggu pertama kita pergi dengar. Dia kata, aku nak pergi dengar. Dia kata, aku nak pergi.
Tuan-tuan bayang tengok, dia pergi Masjid Batu tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia ikut. Mula-mula duduk sana ujung, malulah baru pertama kali. Akhirnya tuan-tuan 2012 tu lah dia datang jumpa, "Ustaz, inilah suami saya." Yang saya cerita kat ustaz, dia dengar khutbah ustaz. Alhamdulillah ustaz, 2006 dia ikut Masjid Batu, 2008 dia pergi Mekah. Alhamdulillah ustaz, saya seronok. Dan saya alhamdulillah syukur banyak-banyak ustaz, doa Allah makbul. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih ni, kita seorang isteri, apa yang kita nak? Cari agama, tak rugi. Sebab itu Khadijah tuan-tuan, dia ni ada agama. Agama apa? Dia menganut agama Nasara, agama yang sebelum datang agama Islam, maksud agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa melalui Waraqah bin Naufal. Dan alhamdulillah tuan-tuan, bila ada agama, kita tak sesat ke mana-mana. Sebab tu, wahai anak muda, nak cari seorang perempuan, cari yang ada agama, tak rugi kita. Yang kedua, Khadijah bukan saja seorang wanita yang hebat, Khadijah juga tidak dimadukan. Tidak dimadukan ketika Khadijah masih hidup. Tak ada, Nabi tak kahwin tuan-tuan. Selagi mana Khadijah ada tu, dia tak kahwin. Sebab apa? Sebab servis. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, dia kata apa? Servisnya terbaik. Servis. Orang lelaki ni kahwin lain kerana apa? Kerana servis. Betul tak? Cuba servis elok-elok. Balik rumah, tanya, "Bang, makan ke belum?" Servis. Bukan servis tu maksud dia set. Set jugalah, maksud dia servis. "Bang, baju ni keluar setrika. Bang, nak pergi mana bang? Boleh saya ikut?" Servis. "Bang," sebab apa? Orang lelaki, dia kena beli untuk orang perempuan 1 tahun 2 helai baju. Kakak kalau tak dibeli oleh suami, kakak kena minta setahun 2 kali, 2 helai. 2 helai. Dan orang lelaki jangan minta baju ke orang perempuan pula. Orang perempuan kita kena sebih kat dia 2 helai. Tapi mereka kena sebih kat kita. Sebih macam mana? Yang terbaik. Kalau tengok muka kita ni, kita rasa sedap. Sebab disebut di sini tuan-tuan, Khadijah ni bila tengok muka Nabi, Nabi tengok dia senyum. Tengok senyum, maksud dia tenang hati. Tu servis. Dan makan, dia akan tunggu sebelah Nabi SAW. Tu servis. Kita makan, isteri kita tunggu tak? Kalau boleh, wahai lelaki-lelaki, wahai kakak-kakak yang ada suami, bila makan, tunggulah suami. Makan tu, suami tunggu. "Bang, nak tambah apa bang?" Makan tu, tunggu. Sebab apa? Ini yang diamal, disebut dalam kitab ni tuan-tuan, bagaimana servis Khadijah bila makan bersama dengan Nabi. Dan disebut bila Khadijah makan, kadang-kadang Nabi suap dekat mulut dia. Kita suap tak? Try malam ni. Suap-suap, dia kata apa? "Buang tabiat nak mampu." Pelik sangat ni tuan-tuan. Tak, itu kalau dah umur 60 susah nak buat lah. Tapi ni anak muda kita nak ceramah ni, try. Masa dah kahwin tu kahwin kan, try lah. Umur 20 pun try suap. "Bang, sebis bang." Sebab bila sebis bagus, dia tak akan cari lagi. Saya sebut selalu, bila kita makan kenyang, kita akan makan tak? Kita makan kenyang dah. Makan dengan nasi, dengan bubur, dengan dessert, semua dah kenyang. Orang kata, "Ni, ada kambing sedap." Kita tak akan makan. Sebab dah kenyang. Begitu juga kalau kakak servis bagus, dia takkan cari lain. Tengok, saya ni kahwin 25 tahun dah. Isteri saya offer. Dia kata, "Kalau abang nak kahwin, biar saya cari." Saya kata, "Alhamdulillah." "Abang kahwin kenapa?" Dia tanya saya. Saya kata, "Saya nak bantu." "Oh, nak bantu kah?" "Kalau nak bantu, saya akan cari kat abang umur 60 tahun." Sebab bantu, dia kata. Saya pun bantu 60. Dia nak panggil abang. Aku pun tak mau. Dia kata nak bantu kan. Nak bantu bagi hak 60 kan baru bantu. Saya pun tak mau tuan-tuan kan. Gigi satu. Bang makan aku tak mau. Kalau 25 tu okey lah. Dia kata 25 bukan bantu, menyusahkan. Ambil 60 dia kata. 10 tahun mati abang kahwin pula. Ambil 70 pula. Tak mau tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni servis. Servis bagus, lelaki tak akan cari lain. Sebab dia kenyang. Tak percaya ni kakak-kakak, saya kaunselor. Orang datang jumpa saya, "Ustaz, ni isteri saya, suami saya nak kahwin lain." Saya kata, kak servis dengan suami sehari 2 kali. Down terus. Ni psikologi bang.
Tak percaya kak, sehari 2 kali. Pagi sekali, tengah malam sekali. Maksud dia, sebis. Pagi esok dia bangun, subuh pun tak larat dah. Allah, awak teruk. Wah, mampu aku. Dia tak akan cari lain dah. Saya bagi tahu ni psikologi tuan-tuan, ni psikologi. Saya bagi tahu seorang kakak. Cerai buat macam ni. Tuan-tuan, rupa-rupanya bagus, servis. Ni disebut servis yang terbaik. Lagi apa? Disebut Khadijah di sini. Cerita. Selain daripada tu, Khadijah juga seorang yang sabar. Sabar sungguh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan bayang naik atas bukit tu, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, iqra ma ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Iqra ma ana biqari'in. Tuan-tuan bayang, Nabi balik, Nabi menggigil. Kalau kita tuan-tuan, seorang isteri dia kata apa? Abang naik bukit, abang ni kena sampuk hantu apa ni. Tapi Khadijah tak. Dia kata masuk. Nabi kata zammiluni, selimutkan aku. Khadijah ambil tuan-tuan, letak Nabi atas katil ni, kemudian selimut. Sabarnya Nabi Khadijah selimut menggigil ni. Kalau kita kata apa? Abang duduk dekat gua ni buat apa? Balik duduk di rumah. Ni abang pergi sana, saya nak kena hantar makanan. Abang gila ke? Tengok. Tapi Khadijah dia sebih bagus. Tak selimut. Kemudian tuan-tuan, datang ayat Al-Quran kan, mencerita tentang ya ayyuhal mudaththir khum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kan, bila kata macam tu, tuan-tuan ingat Khadijah bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah kata apa? Wahai Muhammad, inilah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus tu apa? Jibril alaihissalam. Sebenarnya ini yang datang kepada Musa dan Isa, dan inilah yang datang kepada kamu. Sebenarnya kamu dilantik menjadi seorang rasul, khatamun nubuwah akhir zaman. Dan Muhammad, ingat, kamu akan dihina oleh kaum kamu. Kamu akan dibuang daerah, di pulau. Kalaulah aku duduk bersama kamu, aku akan pertahankan kamu. Ni kata Waraqah bin Naufal. Ni Khadijah pada ketika itu jadi semangat tuan-tuan. Apa nak jadi pun dia akan pertahan Nabi. Sehingga kan Nabi tuan-tuan dipulau oleh kaumnya, menyebabkan Nabi tuan-tuan dengan kaumnya tak ada makan. Disebut dalam sirah Ibn Hisham, ada di kalangan para sahabat yang makan daun-daun kayu. Khadijah pada tu dermawan, orang yang kaya. Dia juga tuan-tuan di pulau, dan dia juga makan daun-daun kayu. Disebut dalam syarah, menunjukkan seorang yang sabar. Sebab tu kita ni tuan-tuan, isteri kita sabar tak sabar? Banyak tak sabar. Tak makan 2 hari pun dah tak sabar lah, kan? Gaji tak cukup tak sabar. Tapi seorang isteri yang sabar hebat. Sebab orang suami ni sabar banyak. Suami ni sabar tuan-tuan. Cuba tengok kita dapat anak masa kecil, siapa yang paling sabar? Kita. Anak isteri sabar tak? Dia terus bangun, kemudian bagi minum. Kita sabar tak? Kita kalih ke belakang, tidur punya nyenyak. Nak lena-lena lah. Sabar sungguh kita orang lelaki. Tak percaya, tanyalah tuan-tuan diri sendiri, termasuk ngaku. Sabar sungguh tuan-tuan. Tapi ketika mana kita tak sabar? Ketika anak kita dah dewasa. Orang lelaki tak mampu sabar. Sebab nak didik anak tuan-tuan cukup susah. Ni saya ustaz, saya guru fizik. Saya tak boleh ajar anak saya matematik. Tak sabar saya. Tak boleh tuan-tuan, anak saya. Saya tanya ni, 2 kali 5 berapa? Dia kata 10. Okey, kita naik sikit. Okey, ambil kali 4, kali 6, kali 7. Dia tak boleh. Dia tak sabar tuan-tuan. Tapi orang perempuan boleh sabar. Saya boleh sabar ajar orang boleh sabar. Tapi saya doa selalu, ya Allah, aku ajar orang, ya Allah, bagilah Allah hantar orang lain ajar anak aku. Tu cara dia. Tak boleh tuan-tuan. Orang lelaki tak boleh sabar, tapi orang perempuan sabar. Hebat. Tapi kalau kesabaran ni, dia boleh sabar dengan suami dia. Hebat dia. Sebab apa? Saya cerita tuan-tuan. Seorang perempuan ni psikologi. Kalau tuan-tuan dengar tak apa ulang. Dia akan bercakap satu hari 25,000 perkataan. Sebab tu orang lelaki dia akan sabar mendengar. Orang lelaki 7,000, tapi orang perempuan tak boleh sabar. Saya ada seorang pengetua. Pengetua ni perempuan. Bila mesyuarat 5 jam tak selesai masalah. Orang lelaki 5 minit dah. Okey, buat. Orang perempuan, kita nak buat lagu mana? Duk lagu mana ya? Orang utara. Kita kalau dah selesai lagu mana? Lagu mana? Ada seorang tu orang Johor, dia angkat tangan. Ni Puan Hajah ni, kita nak nyanyi lagu apa? Dia kata. Duk lagu mana kan?
5 jam tak selesai. Kalaulah tuan-tuan mesyuarat tak selesai, ni cikgu-cikgu nak jumpa, nak ambil cuti, tak akan lulus. Memang tak lulus. Dia cerewet. Allah, cerewet sungguhlah. Satu hari tuan-tuan, anak saya nak operate hernia. Saya isi borang dalam bilik guru tu. Cikgu lalu, ustaz buat apa tu? Nak ambil cuti 2 hari, anak saya nak operate. Ustaz nak ambil cuti annual leave ustaz, ni baru bulan 3. Ustaz nak jumpa pengetua. Ustaz tak payah ustaz, tak dapatnya. Saya kata saya psikologi, saya psycho dia sikit boleh ha? Saya belum cuba, belum tahu. Ni cikgu yang lalu, ustaz tak payah try lah. Ustaz dah cuba tak cuba, kami dah tahu dah ustaz. Memang tak lulusnya. Saya kata try lah, belum cuba, belum tahu. Alah dah tahu ustaz. Tak apalah, saya psikologi apa psikologi, memang tak lulusnya. Saya pun try lah. Nak masuk bilik pengetua ni, ada pejabat, kani-kani banyak lah. Kita pun nak masuk tu, kani tahan. Ustaz nak buat apa? Nak minta cuti annual leave. Ustaz nak ambil annual leave. Tak payah ustaz, memang tak lulus punya. Saya kata belum cuba, belum tahu. Kami dah tahu ustaz, memang tak lulus. Saya kata try lah. Kita pun ketuk pintu. Tok. Pintu terbuka. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kita pun tarik pintu. Dia kata, ada apa ustaz? Tak ada apa. Dia kata, takkan tak ada apa, masuk. Cara suara dia tu, Allahu Akbar. Kita nak masuk ni tuan-tuan, menggigil ni, nak minta cuti ni. Nak masuk. Ustaz nak apa? Nak ambil cuti. Aduh. Kita pun duduk kan. Cuti apa? Cara dia cakap, biasalah nak minta tolong. Anak saya nak operate. Takkan operate? Bentar lagi tak dapat tuan-tuan. Psikologi kena. Anak saya nak operate hernia, nak ambil cuti 2 hari, boleh tak Puan Hajah? Anak nak operate ke? Mana borang? Kita pun nak. Dia ambil borang, terus dia sign. Mana? Saya pun ambil. Nasib tak kata I love you Love you apa 56 dah tuan-tuan. Kalau 26 tu okey lah. Kita pun Puan Hajah, terima kasih Puan Hajah. Dia kata apa? Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya pun terima kasih Puan Hajah, terima kasih lah. Terus keluar tuan-tuan, dah sign dah. Keluar kani. Lulus tak ustaz? Saya kata, tengok kaki ya bro. Wih, ustaz macam mana boleh lulus ustaz? Selalu cikgu tak dapat ustaz. Ustaz, kita psikologi. Saya kaunselor, tengok ustaz ni. Macam mana ustaz boleh cakap ni? Ustaz. Saya pun ambil cuti lah. Rupanya anak saya tak kritikal tuan-tuan. Kena nak ambil lagi 2 hari. Tuan-tuan bayang, 2 hari ni pun dah bala dah. Ni nak ambil 2 hari lagi ni, nak telefon ni. Kita pun telefon lah, telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tak apa? Cara dia cakap tu. Ni saya Ustaz Abdullah ni. Ada apa pula? Nak abang 2 hari lagi ni, 2 hari lagi. Puan Hajah, 2 hari tu tak jadi, anak saya tak kritikal, nak kena ambil 2 hari lagi, boleh tak? Ada apa? Lulus tak lulus? Jangan nak tanya orang. Terima kasih. Nanti tak kata I love you. Saya pun letak kan balik tuan-tuan dah operate, saya bawa borang. Pergi tu Puan Hajah ni cuti macam mana? Terus dia sign. Puan Hajah terima kasihnya, baru bulan 3 boleh ambil ke cuti 4 hari. Saya bos, saya lulus. Kata Puan Hajah baiknya. Dia tengok saya, Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya cakap kenapa Puan Hajah duk ulang ni? Rupanya dia ada sejarah. Sejarah macam mana? Dia ada 9 orang anak. Anak dia accident tuan-tuan, on the spot di atas jalan, meninggal dunia. Jadi dia tension tuan-tuan, tak boleh terima anak dia mati. Dia nak marah macam mana? Dia marah cikgu. Mesyuarat, dia tension, dia marah cikgu. Jadi cikgu nak ambil cuti tak boleh, semua tak boleh. Dia marah ni budak-budak. Jadi kita tahu dah. Rupanya dia bila dia marah, cara nak selesai sebut anak. Jadi kalau mesyuarat, kita anak Puan Hajah, kita ada anak Puan Hajah, dia pun saya pandai tuan-tuan, bila dia marah ya, sebut anak, habis tuan-tuan. Rupa-rupanya bila kita tackle dia berubah sungguh tuan-tuan. Dia pencin di sekolah tu, Allah, cikgu-cikgu cukup seronok. Sebab kami tahu dah, cara nak settle, sebut anak, dia mesti settle. Jadi kita tahu dah, ketika dia nak pencin tuan-tuan, guru kanan,
Siapa nak baca doa Puan Hajah nak pencen? Saya angkat tangan. Saya. Ketika tuan-tuan dia nak paskat, kami cikgu-cikgu ni ramai dengan tukang kebun, cleaner semua ada. Saya pun, ya Allah, hari ini ya Allah, Puan Hajah, sebut nama tak payah sebut, akan meninggalkan sekolah kami ya Allah. Dia seorang pengetua yang sangat baik ya Allah, walaupun mulutnya celupar ya Allah. Tu dalam doa pun hentam lagi. Lepas tu, ya Allah, kau ampun dosanya ya Allah, kau jadilah Allah apa yang dia tinggal di sekolah ini satu perkara yang baik untuk dia kutip di akhirat esok. Ya Allah, ampun dosanya ya Allah, rahmati dia. Tuan-tuan, habis doa menangis dia. Bukan saja dia menangis, cikgu-cikgu semua menangis, termasuk cleaner pun menangis. Saya nak tanyalah yang duduk dalam masjid ni, kalau kita bos, kalau kita pencen esok, agak-agak ada orang menangis tak? Ataupun members belah dah, alhamdulillah. Maksud dia something wrong dengan kita, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni Khadijah ni seorang yang cukup tabah sungguh. Apa yang berlaku tuan-tuan, dia harungi dengan baik. Sebab tu kita kalau ada pekerja ke, ada suami, ada isteri, tabahlah. Sebab apa? Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doa banyak-banyak. Apa doa saya nak bagi? Allahumma hdina wahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa ini lepas sembahyang, Allahumma hdini wahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau bagilah hidayah kepadaku dan kaum aku, adik-beradik aku, keluarga aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ataupun doa ini, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ni saya selalu sebut lah. Dalam kuliah saya ulang tak apa. Doa inilah yang ayah saya doa. Ayah saya ni tuan-tuan seorang yang cukup bengih-bengih. Tuan-tuan tahu bengih? Orang utara kata pongoh. Tahu tak pongoh? Bengih lah. Ayah saya ni kalau benda tu tak betul, memang dia bengih lah. Allahu Akbar. Satu hari tuan-tuan, saya masa kecil ni, masa umur 11 tahun, saya selalu mandi sungai. Mandi sungai tu tuan-tuan, Allahu Akbar, kira saya akan bagi tahu kawan-kawan, jom kita pergi mandi sungai. Saya cakap pandai. Kalau saya cakap tu, kawan-kawan terpengaruh. Saya kata jom kita mandi sungai. Mereka 30 orang, kami tak pandai berenang. Saya kata tak apa, kalau tak boleh berenang, hampa lemah, aku selamat. Maksud dia apa? Saya selamat, mereka mati lah tuan-tuan. Jadi mereka pun ikut saya. Masa tu tuan-tuan, tahun 80-an 70-80-an, kami mandi di sungai tu tuan-tuan, ni ada pokok ni. Naik atas pokok, saya akan jadi macam Pandarella renong tu, terjun tu. Tuan-tuan bayang mandi masa tu, mana pakai baju, kira swimming without trunk. Kira duduk atas tu tuan-tuan, terjun ni, pusing ni, somersault. Tuan-tuan bayang masa pusing tu, tuan-tuan nampak apa yang akan pusing. Tuan-tuan bayang tengok ni, telanjang tuan-tuan ni, terjun ni. Kalau lah masa tu ada Olimpik, saya menang. Ni terjun ni, pum. Bila terjun tu, kawan-kawan saya tak boleh berenang. Mereka akan tangkap saya, main kejar-kejar. Dia orang tak pandai berenang, dia akan tangkap lah. Jadi saya ni pandai berenang, dia orang tangkap saya, pluk, saya berenang. Saya selam bawah tu, saya akan berenang seperti mana ikan sepat. Memang tak boleh tangkap. Sekarang ni kalau saya selam, bukan ikan sepat, ikan buntal tuan-tuan, timbul balik tuan-tuan. Ketika saya selam tu, saya tengok kawan-kawan saya yang mandi telanjang ni, semua selam semua. Saya kata dia orang ni tak pandai berenang, kenapa selam? Saya pun angkat kepala. Rupanya kenapa tak selam tuan-tuan, di atas tebing tu bapak saya duk tunggu dah, duk cekak pinggang macam ni. Bapak saya memang cengeng, bengis. Naik, dia kata. Bila kata naik, kawan-kawan saya semua naik. Rupanya di belakang ayah saya ni, dia lipat wayar telefon. Naik! Saya, ayah tak mau! Tak mau pun naik jugalah. Bila naik, tuan-tuan bayanglah, swimming without trunk. Ni, memang kulit betul punya. Naik-naik tu tuan-tuan, wayar tadi dia rotan saya. Bayanglah, kena tu terkeluar kulit ni, berdarah ni. Ayah sakit. Dia rotan lagi, rotan kali kedua ni berbalon ni, terkeluar kulit. Ayah, tuan-tuan bayanglah, wayar telefon, dalam tu ada kuprem.
Sakit ni jangan tanya. Dia bagi kali ketiga, punggung saya ni tak ada isi lah, tak ada kulit, berdarah ni. Ayah sakit. Lari balik tuan-tuan, dengan swimming without terang tu lah. Lari macam penguin tu. Sampai-sampai di rumah, mak duk tunggu dah. Pergi mana? Mandi sungai. Tu pasal baru. Ayah rotan. Dia rotan berapa? 3. Mai aku tambah 2, dia kata. Mak dulu kena rotan 3, nak tambah 2. Mak sekarang kena rotan sikit je. Cubit. Report dekat peguam tu. Peguam saman cikgu. Anak kita tak jadi manusia. Dulu ni kena rotan, nak rotan lagi. Tuan-tuan bayang tengok. Rupanya ayah saya rotan saya bukan kerana mandi sungai, kerana tak semayang asar. Tak semayang asar. Lepas tu bawa kawan-kawan tak semayang sama. Jadi kepala dia siapa? Aku lah. Tu yang kena teruk tu. Tuan-tuan gelap apa? Mai aku bagi tengok hampa sekali. Sakit tak gerok ni kan. Dia kata pergi semayang. Semayang nak duduk ni sakit ni. Sebab dia bila pecah tuan-tuan, ni air bisa keluar ni, ni nak duduk ni macam tak tahulah, perit lah. Jadi lepas semayang tu kan, semayang maghrib, biasalah lepas semayang maghrib dia pujuk lah. Mak, Hairi, mai makan. Kita protes, makan. Sakit bengkok tawa. Ni, nak duduk tak boleh ni, berdenyut ni. Nyut. Allahu Akbar. Berdenyut bang, bukan kemut bang, berdenyut. Sakit tak kira ni. Ya Allah, sakit tak kira ni. Ish. Lepas semayang Isyak, tidur. Bila tidur tuan-tuan, nak tidur melentang tak boleh, tidur menerap. Bila tidur menerap, ni tutup kain ni. Air bisa keluar tuan-tuan, melekat ni dekat kain. Saya pejam mata tak boleh, berdenyut ke, nyut ni. Sakit ni. Ni wire telefon ni. Ketika duduk tidur tu, saya ingat lebih kurang dalam 2 jam, tiba-tiba pintu bilik saya ditolak orang. Tolak senyap-senyap. Masuk seorang lelaki umur 48 tahun. Dia pegang sebotol minyak angin. Dia masuk, dia ingat saya tidur. Dia buka-buka tuan-tuan, dia celup tangan. Dia buka-buka kain yang tutup. Tengok punggung ni tak ada kulit lah. Ni isi merah ni, keluar darah ni. Dia ambil minyak tu, dia sapu. Sambil sapu dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Kalaulah aku buat ni kerana hawa nafsu aku, kau ampun dosa aku, ya Allah. Menangis ayah saya. Sambil duk sapu, duk menangis. Sambil saya duk dengar, oh, hang balun aku, hang teriak no. Ya aku ni sakit tak kira dah tuan. Dia sapu apa semua kan. Kita ni buat anak kita, kita cubit anak kita, kita buat anak kita. Masa mana kita nak ingat? Masa anak kita tidur. Tuan-tuan jangan bohong. Kan? Bila dia sapu tu kan, habis semua dia sapu, dia tutup. Ketika dia tutup tu, dia duduk sebelah saya, dia tahu saya tak tidur. Dia angkat takbir, terus dia sujud syukur. Ketika dia sujud tu, dia doa yang saya sebut tadi. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadilah akan pasangan aku dan zuriat aku qurrata a'yun, penyejuk mata ya Allah, dan kau jadilah anak aku ni seorang pemimpin. Ni doa ayah saya ni. Doa tu tahun 1080-an. Dengan izin Allahu Akbar, dengan doa ayah saya, dengan rotan ayah saya jadi manusia. Sebab tu makcik kalau ada anak, doa ini. Ataupun kita ada suami, doa. Sebab dia sambung semua, dia kabul semua. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Alhamdulillah tuan-tuan. Dulu engineer, tak sangka tuan-tuan nak jadi ustaz. Tak sangka tuan-tuan. Tapi kerana doa ayah, Allah angkat darjat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita seorang ayah, seorang isteri, tabah banyak macam Khadijah. Lagi apa? Khadijah juga seorang dermawan. Dermawan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, kalau isteri kita bagi, syukur banyak-banyak. Orang yang bagi tak rugi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang diberi kita infak, tak rugi, kita akan tambah. Sebab tu kalau ada tuan-tuan isteri, tuan-tuan beli makanan, bagi dia makan, sebenarnya itu sedekah. Kita buat tu ni. Khadijah ni walaupun dia seorang yang kaya, dia dermawan. Sebab tu Nabi tuan-tuan masa hidup dia seperti mana air yang mengalir. Sedekah yang dia infak bagi.
Dan kita kalau boleh tuan-tuan, kalau ada isteri macam ni, suka bantu orang, seronok kita. Isteri kita dermawan, isteri kita hebat, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab hebat seorang suami bukan kerana dia hebat. Hebat seorang suami kerana isteri dia. Sebab tu orang perempuan ni tuan-tuan, dia tak boleh jadi imam, tapi dia hebat. Disebut dalam Quran ada surah An-Nisa. Mana ada surah Ar-Rijal? Tak ada. Maksud dia perempuan hebat. Tengok, bila sebut perempuan, ada di kalangannya perempuan ahli syurga Allah disebut hebat. Sebab tu kalau lagu-lagu pun perempuan. Betul tak? Lagu semua perempuan. Mana ada lagu lelaki? Baru ni ada satu lagu lelaki. Apa Muhammad kan ada. Apa Ahmad. Itu pun aku tak pernah dengar, pelik tau. Kalau tengok lagu semua perempuan. Tengok lagu apa? Rozana, kau gadis idamanku. Rozana. Tengok Isabella. Yang 60-an apa? Oh Fatimah. Fatimah. Ada tak lagu lelaki? Nan Najib. Ada? Mana? Minta maaf. Ni bukan politik kan, tak ada. Ini maksud dia tak ada, tuan-tuan. Menunjukkan kakak hebat. Sebab tu Khadijah ni hebat. Disebut tuan-tuan dalam hadis Nabi, wanita pertama masuk syurga. Mampu yang kata datang. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, seorang dermawan. Jadi kita kalau boleh, seorang suami ada isteri yang dermawan hebat. Saya selalu cerita, ada seorang lelaki tuan-tuan, dia datang jumpa saya. Ustaz, saya nak pergi umrah, tapi isteri saya tak nak pergi. Tapi dia suka derma Ustaz, tapi umrah ni tak mau pergi. Saya kata kenapa? Rupa-rupanya ada sejarah. Sejarah macam mana? Isteri dia doa tuan-tuan, ya Allah, jika sekiranya aku dapat ya Allah nak pergi haji ataupun pergi umrah, kau ambil nyawaku di sana. Jadi dia takut tuan-tuan, doa tu makbul, mati di sana. Jadi bila suami ajak, dia tak nak pergi. Saya kata tak apa, insya-Allah pergilah. Tapi isteri saya ni banyak dermawan Ustaz. Saya kata dermawan insya-Allah dia panjang umur. Sebab orang yang dermawan ni tuan-tuan, Allah panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Lagi apa? Allah mudah hidup dia. Tengok Khadijah, seorang dermawan. Kita juga kalau boleh, saya kata jangan susah hati, tak mati Dia kata takut Ustaz, isteri saya kalau mati Ustaz. Saya kata tak mati, dia dermawan, tak mati, Allah panjang umur. Saya kata jom pergi umrah dengan saya. Kan? Kira bawa pergi umrah, tuan-tuan tahulah, bila pergi umrah dengan saya duduk depan Kaabah tu. Saya kata jamaah, duduk. Tu penting mutawif. Jadi dia akan ikut saya lah. Pernah ada seorang lelaki jumpa saya, pakcik, Ustaz nak pergi umrah tak? Jom pergi dengan saya. Dia tak nak pergi Ustaz, saya nak pergi dengan tu Andalusia. Saya kata pasal apa? Tu yang bawa tu bagus. Dia kata kat saya. Saya kata yang bawa tu siapa? Tu dia orang panggil apa? Mutawasitah. Saya kata mutawasitah tu bukan najis pertengahan ke? Dia lupa Ustaz. Tu panggil apa? Mutawif kot. Mutawif. Ada mutawasitah tuan-tuan. Nasib mutawasitah kalau mughalazah. Kacau saya. Dia kata tak mau pergi sudahlah. Saya bawa duduk ni, bila tengok Kaabah tu, saya kata jamaah, angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Jadi dia angkat tuan-tuan, angkat, isteri dia angkat, menangis dia. Ya Allah, isteri dia kata. Saya dengar, ya Allah, jangan mati di sini ya Allah. Doa yang tu dulu, takut mati tuan-tuan. Sebab dia doa kalau boleh tengok Kaabah ni Allah ambil. Saya kata jangan takut, kita banyak sedekah, Allah panjang umur. Saya kata kan banyak sedekah. Dia doa yang tu, ya Allah, jangan kau ambil nyawa aku di sini ya Allah. Takut tuan-tuan. Tapi ada seorang pakcik tahun 2006, masa tu saya bawa haji, dia duduk sebelah saya kak. Saya sebut dalam YouTube ada. Dia doa apa? Yang ni doa hebat. Dia doa, ya Allah, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai. Ni lagi hebat, mati dalam kain ihram. Mana ada orang minta doa mati dalam kain ihram? Selalu pergi tuan-tuan, ya Allah bagilah panjang umur, ya Allah aku tak kahwin lagi, kahwin ya Allah. Ada yang pergi doa bini sebelah, rupanya nak nikah dua tuan-tuan, nak sebut tak berani. Ada macam tu pun dah. Ada macam-macam tuan-tuan kan. Saya kata doa, insya-Allah Allah panjang umur. Tapi pakcik ni doa, ya Allah bagilah aku mati dalam kain ihram.
Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, pak cik ni tuan-tuan hebat tak hebat, duduk di Sungai Limau Yan, Kedah. Kan? Bila dia doa tu, saya kata, pak cik, kenapa doa macam tu? Dia sebut, hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Kalau saya mati dalam keadaan ihram, saya jamin syurga lah ustaz no. Kata, Masya Allah, pak cik ni hebatnya. Tuan-tuan, ketika mana naik kereta nak pergi Muzdalifah, saya kata dekat driver, ya akhi, gudam zahmah ruh ilal Makkah. Kalau depan tu jam, balik Mekah. Rupanya bila sebut tuan-tuan jam subuh, tak boleh pergi, 5 jam tak masuk. Saya kata roh Mekah, pergi Mekah. Dia pun kona balik Mekah. Bila sampai di Mekah, tuan-tuan, masa tu BBIP tawaf. BBIP, rupanya pukul 12 malam tu BBIP seluruh dunia tawaf. Saya kata, jamaah, jom masuk. Dia kata, ustaz tu nampak macam sultan-sultan tu. Saya kata, jangan takut, kita pun sultan juga. Boleh ke ustaz? Dia orang bukan kenal. Walaupun dijaga oleh askar, kan, menunaikan haji mesti ihram. Jadi ihram sama dengan kita lah. Mana sultan pakai sampin pula? Kan, tawaf pakai sampin, mana boleh? Kain ihram sama, dia orang tak kenal. Kita masuk, jom. Masuk. Bila masuk, tengok-tengok depan saya. Masa tu menteri besar, bekas menteri besar Selangor, Datuk Khair Toyo. Saya tengok, oh Khair Toyo. Tengok sebelah Mustafa Muhammad. Tengok depan saya Sultan Ahmad Shah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok Sultan 2006. Berani. Memang semua tawaf dengan raja-raja dijaga oleh askar. 20 minit selesai. Bila 20 minit selesai, kan, saya bagi tahulah, habis kita duduk depan multazam, kita doa. Saya doa, ya Allah ampun dosaku. Pakcik ni doa, ya Allah bagilah ku mati dalam kain ihram, ya Allah. Dia doa yang sama, ya Allah bagi ku mati dalam kain ihram. Tuan-tuan, habis tawaf, saya bawa sa'i. Saya kata, pakcik, jom kita pergi Muzdalifah. Kalau tak pergi, kita kena bayar dam. Dia senyum ya, ustaz, kalau tak pergi pun tak apa, kita haji dah. Dia kata, betul lah, bila kita buat tahallul sani, clear lah. Kita dah tawaf sa'i, dah tahallul sani, maksud dia clear. Dia kata dapat haji dah. Saya kata, jom kita kena pergi Muzdalifah, nanti kena bayar dam. Dia kata, dam pun dam dah, tak apa ustaz, haji dah. Saya kata, naik pakcik. Dia naik. Sampai dekat Muzdalifah, kami semayang subuh. Habis semayang subuh, saya kata, jom jamaah balik ke Mekah. Nama hotel Qurtabah. Sampai di hotel tu depan Babul Umrah. Jamaah turun, lepas zuhur kita tolak pergi Mina. Pakcik ni tak larat, saya buka pintu. Buka-buka tuan-tuan, dia pijak bumi haram. Dia lemah, dia jatuh. Bila jatuh, saya reba kepala dia. Bila reba kepala dia, dia tengok ke langit, dia sebut, Allah, dia mati atas reba saya. Dia mati seperti mana dia doa. Mati dalam kain ihram. Dia mati pula lepas sembahyang subuh dalam wuduk. Ni, mati pula dah dapat haji. Mati pula sebut Allah seperti mana dia doa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni pakcik ni dengan apa nama ni, saya kata doa. Dia doa apa? Ya Allah, jangan kau mati aku di sini ya Allah. Minta tak nak mati. Alhamdulillah, bila jadi mutawif, saya pegang tu. Jamaah ikut saya. Mereka akan pegang tu, ikut saya. Saya akan sebut Subhanallah. Jamaah akan ikut macam Ustaz Selin. Sebab saya dengan Ustaz Selin suara dia sedap. Subhanallah, 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 Subhanallah. Kadang-kadang kami ramai, semua serentak Subhanallah, Bangladesh pun ikut Subhanallah, Subhanallah. Yang tak tahan tu, bila saya cerita tuan-tuan kan, ada awal-awal, saya akan tawaf nanti. Kalau ikut saya, tak payah baca doa, baca buku. Kalau baca buku tuan-tuan, Allahumma Rabbana, tengok-tengok orang tawaf sini, dia tawaf sana. Sebab dia tengok buku. Tak payah, mutawif. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wala, Allahumma salli ala Muhammad, Astaghfirullahaladzim. Cukup tidur. Senang tuan-tuan. Jadi kalau kita La ilaha illallah, berapa ni? Subhanallah, La ilaha illallah, senang. Allahumma salli ala Muhammad, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wala, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian astagfirullah, maksudnya 6. Senang macam tu. Sebab tu kalau pergi umrah, saya akan cerita macam ni. Tawaf ikut saya, La ilaha illallah. Pernah satu ketika, kalau tuan-tuan jumpa puak-puak Turki, puak Turki dia tak boleh sebut Akbar. Kalau Akbar dia sebut Akbar.
Tuan-tuan jumpa nanti bismillah, Allah Akbar. Maksud dia Turki lah tu. Kadang-kadang mereka talbiyah kan. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mereka talbiyah apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lo. Calo habis tuan-tuan balik. Sebab tu kalau kita ni ikut saya, subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah. Saya pernah bawa jemaah la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua pakai ikut. Bila ikut pok-pok Turki ni, mereka ramai, mereka rempuh. Bila rempuh kami, saya ketua mutawif, saya kata tarik. Tarik tu bagi jalan. Jemaah dengar-dengar, dia orang ingat zikir. Tarik, 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 tarik. Pakat tarik, tarik semua. Habis tawaf saya kata, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan. Mana kami tahu? Kami ingat zikir semua. Tarik, tarik, tarik. Nampak sangat mangkuk ayun. Ni dah habis tawaf apa semua, doa. Bila doa saya kata, tuan-tuan, Allah boleh panjang umur kita. Allah boleh murah rezeki kita. Allah bagi ketenangan dalam diri kita. Tapi apakah dia ubatnya? Saya kata di antaranya banyaklah sedekah. Kalau boleh kita di kota Mekah tu tuan-tuan, bila kita lalu ada orang sapu sampah tu kan, gaji mereka 400 ya. Tapi ada seorang tuan-tuan akan jumpa, dia janggut panjang. Orang itu ialah jutawan Pakistan, tak silap saya. Dia akan datang ketika musim haji, sapu sampah ya. Bagi duit dia tak nak terima, tapi dia jutawan. Tuan-tuan nak cari dia, cari tiang nombor 96. Dia duduk kat situ. Dia tu jutawan, tapi dia akan jadi macam tukang sapu. Kalau tak percaya, tuan-tuan bagi duit, dia takkan terima. Sebab dia jutawan. Baru ni masuk dalam paper apa nama Arab Saudi. Dia akan bertugas ketika musim haji untuk sapu sampah di Masjid Haram. Tuan-tuan cari tiang 96. Kadang janggut macam ni, tapi jutawan di Pakistan, tuan-tuan. Dan alhamdulillah sebab itu, tuan-tuan, sebab tu kalau kita lah rasa hati tak tenang, bang, jadi Khadijah di antara dermawan. Dermawan macam mana? Sedekah, bantu orang. Hebat kita, insyaAllah. Lagi apa? Khadijah juga bukan saja seorang dermawan, dia sangat menyenangkan hati suaminya. Bila berkata, lembut lidahnya. Ni. Sebab tu kalau boleh kakak, bila ada suami, jangan herdik dia. Sebab apa? Kakak hormat suami, kakak senang masuk syurga. Senang masuk syurga kak. Sebab tu saya psikologi, saya katalah, kalau boleh sebutlah kalimah yang menyenangkan suami. Di antaranya jangan sebut nama. No, ni kadang-kadang kita dah sebut apa? Ayah hang. Suami kita tu bukan ayah kita. Kadang-kadang apa? Bukan babi apa? Abi kan? Abi kan tu suami kita. Sebutlah yang ke abang ke, dah tua dah. Sebutlah, tak silap lah. Tak ada masalah. Tua pun abang. Abang ni Tok Hang, Tok Wan Hang ada. Orang utara kan. Kalau orang Kelantan, makmu kan. Jangan lemu sudah. Makmu. Panggillah tuan-tuan. Kalau perempuan yang, ataupun kalau isteri sebut nama tak kisah. Fiza ke, kan? Absah ke. Alhamdulillah sebut nama. Tapi kalau suami, janganlah sebut nama. Mat. Sedih kawan tu tuan-tuan. Mat. Dia kedai alat. Macam adik-adik dia tuan-tuan. Macam anak dia kalau boleh. Abang Mat. Tahu tak maksud Abang Mat? Ahmad tu maksud dia terpuji. Mat tu mati. Abang Mat, bang bila nak mati bang? Abang Mat. Mat tu mati tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Ni disebut Khadijah menyenangkan hati suaminya. Macam mana? Dia lembut lidahnya. Bila sebut, kalau boleh kakak-kakak, kita ada suami, sebutlah lidah yang lembut. Sebab apa? Bila suami redha kita, jamin masuk syurga. Sebab tu saya bagi tahulah, bahagia ni bukan masuk duit banyak. Ada orang duit banyak tak bahagia. Ada orang kata ustaz bahagia kalau isteri cantik. Ada orang isteri tak cantik tapi bahagia. Ada orang kata ustaz, kalaulah saya ustaz dapat kereta besar bahagia. Ada orang naik kecil ya bahagia. Sebenarnya bahagia ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, maksud dia apabila kita redha apa yang Tuhan bagi, maka bahagia.
Isteri kita tak cantik, kita redha, bahagia. Khadijah ni tuan-tuan, umur 60, umur 40 kahwin dengan Nabi, tapi Nabi redha. Ini ketentuan Allah, dia bahagia sampai Khadijah mati. Sebab tu kita tuan-tuan, bila ada suami, redalah. Doa banyak-banyak, sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan buka pintu hidayah kepada suami kita. Jadi tuan-tuan, macam mana? Cakap yang lemah lembut. Lagi apa? Selain daripada tu, utamakan suami. Utamakan suami. Khadijah ni tuan-tuan, dia utamakan Nabi SAW. Kita ni ada beza. Kadang-kadang kita ada mak dengan suami kita, mana dulu? Wahai ibu, suami lebih utama. Tapi kita orang lelaki, di antara isteri dengan ibu, mana dulu? Kita kena ibu kita. Ingat, kita ibu kita. Ibu kita orang lelaki ni, kita hormat dia, dia redha, kita jamin surga. Tapi kakak, suami redha, jamin surga. Tapi kalau suami kita pun tak semayang, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tak ada taat kepada makhluk kalau maksiat pada Allah. Kalau dia tak semayang, kita tunjuk akhlak kita. Sebab hidayah milik Allah. Mana nak tahu, satu hari Tuhan buka pintu hidayah dah. Lagi apa? Bila keluar rumah seorang isteri, Khadijah meminta kebenaran akan Nabi SAW. Bila keluar rumah, kena minta. Kena minta. Untuk keluar rumah, ni nak pergi Aion. Bang, saya nak pergi Aion. Aion nak pergi, abang nak ikut boleh tak? Abang tak payah pergi, abang tak ada duit. Gaji saya. Satu lagi dia kata apa? Seorang isteri jangan berkira, dia kata. Kerana apa? Kerana berkira itu memudahkan berat dalam rezeki datang. Kalau boleh lah kan, gaji isteri lah. Gaji suami, suku daripadanya kena bagi. Ini kita gaji suami, gaji suami, gaji isteri. Jangan bang, gaji isteri, gaji suami kena bagi. Tapi dia kata, ustaz, isteri saya kerja lebih besar, gajinya banyak daripada suami. Walaupun kerja besar, isteri kena minta dengan suami untuk bekerja. Sebenarnya tanggungjawab tuan-tuan untuk bagi nafkah makan ialah suami. Termasuk juga membasuh baju ialah suami. Tuan-tuan kena ingat tanggungjawab kita. Tapi bila kita tak boleh basuh baju, kita buat apa? Kita beli mesin basuh. Beli mesin basuh ha? Saya beli mesin basuh satu dengan dryer sekali. Bila masuk, jadi nak masukkan baju tu, isteri saya masuk dryer. Alhamdulillah. Kalaulah ada mesin lipat, dengan mesin lipat aku beli. Tuan-tuan terus tak yang senang tuan-tuan. Tapi tak ada tuan-tuan. Jadi kita tanggungjawab macam mana? Sediakan mesin basuh. Patutnya kita basuh. Makanan macam mana? Kita kena sedia makanan. Bila makan, kalaulah isteri redha apa yang dia ada, honor kita. Bila makan, ni disebut di sini, Nabi Muhammad akan memuji akan Khadijah bila masak. Bila masak, Nabi puji, sedap makanan ni. Sebab tu tuan-tuan, nak hebat, puji isteri kita. Sebab orang perempuan ni seronok dipuji. Tak percaya? Bila dia bersiap, cuba tengok. Cantiknya. Try. Balik nanti. Cantiknya. Puji ya tu. Malam ni malam Jumaat. Tu tak sedap tuan-tuan. Kita puji ya malam Jumaat selalulah tuan-tuan. Ni, puji ni tuan-tuan, seorang suami hebat. Tapi jarang suami puji. Kalau makan tu tuan-tuan, cuba try puji. Yang saya selalu sebutkan, sedap asam pedas ni. Tidak, abang puji tak makan? Makan. Kawan masak 3 jamu. Kita makan-makan puji pun tidak. Makan-makan lori garam tumpah. Kawan tu kecil hati tu. Cuba makan-makan. Yang dengan muka penuh ni, penuh bersemangat. Yang sedap asam pedas hari ni. Pagi asam pedas, tengah hari asam pedas, malam asam pedas, esok asam pedas, sebulan asam pedas. Cirit terus tuan-tuan. Ini tak ada tuan-tuan, puji pun tidak tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok, ni Khadijah ni tuan-tuan, dia tak kedekut, dia tak berkira. Kita tuan-tuan ni nak sebut tentang Khadijah ni seorang insan yang cukup hebat. Kalau boleh kita kan, wahai ibu-ibu, tak dapat semua, dapat sikit pun jadilah. Sikit macam mana? Jadilah isteri yang salihah. Salihah macam mana? Menyenangkan hati suaminya. Tengok tak cantik pun, sebab orang perempuan ni tak perlu cantik. Kita tengok tenang hati kita, itulah hebat.
Tengok tenang, kita tengok. Walaupun dia tu tuan-tuan masa kahwin ni 26 ni 36 masa kahwin lah. 20 tahun kahwin 82. Kira tip pita tu tak boleh sambung tuan-tuan, duk gaduh tu kan. Tapi kita tengok tenang hati. Bang, bila tenang hati tuan-tuan, isteri kita solehah. Macam mana? Tengok-tengok tenang, dia sembahyang tak tinggal, Quran baca. Bila cakap dengan kita walaupun badan 82, abang nak minum ke? Tak percaya tuan-tuan nak tahu isteri solehah, balik nanti. Sampai siapa yang sambut? Isteri sambut ke? Anak sambut ke? Kucing sambut? Kalau kucing sambut, something wrong. Kadang-kadang balik kucing, lah bini duk tidur dah. Kalau lah ni balik-balik kita ketuk pintu, Assalamualaikum, dia buka dah. Abang, air dah dalam peti ais. Kita balik-balik tengok-tengok, air sejuk ya, air biasa aja. Kita pun minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kesempatan tuan-tuan. Dalam hati, aku redha ya Allah, jamin isteri syurga Allah. Ini kita balik ada tak? Ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum. Bini, Assalamualaikum. Bini buat tak tahu. Woi! Dia bukan buka pintu, dia buka tingkap. Ingat nak tidur masjid, dia kata. Bukan Ustaz Abdul Khairi ceramah. Guna nama saya tuan-tuan. Tidur dengan Ustaz Abdul Khairi lah, dia kata malam ni. Kita tersentuh hati, jamin isteri neraka Allah. Neraka Allah. Kita ketuk, dia buka pintu. Yang air dia dah. Air baik. Pergi ambil peti air. Kita pun pergi buka-buka, haram jadahnya bini. Kita tak reda, isteri neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau balik-balik tuan-tuan, tenang hati dia, jamin isteri syurga Allah. Tuan-tuan, ini orang utara ni kadang-kadang cakap haram jadah tu sebenarnya bukan kasar, kami biasa lah. Orang utara ni biasa haram jadah, biasa. Yang kata apa maki dak. Sebenarnya macam saya duk mengajar Quran kan. Abang ipar saya 20 tahun tuan-tuan. 5 tahun batal. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A I U. Seminggu. Ba fathah ba, ba kasrah B, lupa A I U. Masuk minggu pertama, dia yang dia ingat apa? Ba fathah ba kasrah B, ba dhammah Bu, ta fathah ta, babi buta. Saya kata kat dia, bang, walaupun abang mencarut, abang baca babi buta, abang dapat 40 pahala. Tapi abang niat mencarut, tinggal 20. Dapat pahala tu tak? Orang utara ni nampak macam kasar kan? Haram jadah. Sebenarnya bukan haram jadah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan akan tengok Masjid Haram, dia orang tak panggil Masjid Haram, dia orang panggil haram. Masjid Nabawi, dia orang panggil haram juga. Haram, jadi haramain. Masjid Haram dengan Masjid Nabawi, haramain. Arab akan panggil ta'al haramain. Haramain maksudnya dua masjid haram. Kadang-kadang dia panggil haram tu maksudnya masjid Nabi. Masjid Nabi haram maksudnya masjid Nabi nak pergi ke masjid Mekah. Kalau Mekah pula dia kata haram nak pergi Jeddah. Haram Jeddah. Orang Melayu, kena maki haram Jeddah. Bukan maki, haram Jeddah. Sebab tu saya beritahulah, kalau pergi Mekah tuan-tuan jangan susah hati. Banyak ayat-ayat Al-Quran ni tuan-tuan disebut oleh orang Arab. Contohnya apa? Kalau tuan-tuan sesat, tuan-tuan jangan susah hati. Tuan-tuan hafal 3 ayat. Di antaranya apa? Macam pak saudara saya ada sesat, dia pakai kain ihram nak balik tak boleh. Dia pergi Bulis. Sebab Arab tak boleh sebut fa, dia sebut ba. Kalau polis tu dia sebut ba, dia fa tak boleh sebut. Dia nak sebut fa. Jadi fa jadi ba. Bulis. Kalau apa nama Pahang dia sebut Bahang. Kalau Penang, Binang. Kalau Perak, tuan-tuan sebutlah. Kan? Jadi dia Bulis. Saya kata Bulis, kenapa panggil polis? Bulis. Ana tu saya lah. Ana sesat. Polis tu ma'araf. Aku tak tahu. Nak kata apa sesat ni? Dia kata Ustaz Abdullah Khairi suruh hafal 3 ayat. Bulis. Ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus.
Polis tu tahu kata dia sesat. Lepas tu dia nak balik pakai kad ihram, duit tak ada, dia tunjuk. Sadaqallahul azim. Kan sadaqallahul azim habis Quran, polis tu kata, faham tu, faham tu. Nampak tuan-tuan nak lena mampu sikit. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, wahai kakak, sebutlah kalimah yang baik untuk suami. Dia redha, jamin syurga. Ni sebut ni. Dan lagi apa? Ingat dia kata, wahai isteri, jika sekiranya suami kamu meninggal, kahwinlah. Kita insya-Allah tak payah suruh. Betul tak? Tuan-tuan, kalau isteri meninggal kahwin tak? Jangan bohong. Saya tentu. Orang perempuan, dia orang tak nak. Selalu orang perempuan. Saya nak tanya kakak sini, siapa yang suami meninggal? Tak ada? Seorang. Siapa si isteri dia meninggal? Pasangan ada? Temu terus tuan-tuan. Apa salahnya? Kan? Selalunya orang perempuan suami mati dia tak kahwin. Kakak, bila mati suami kita, kahwinlah. Kita akan bangun dengan mana suami yang paling soleh. Bukan suami yang paling akhir, paling soleh. Jangan susah. Sebab Khadijah suami mati, dia kahwin semula. Kemudian mati, dia kahwin semula dengan Nabi Muhammad sehinggalah dia meninggal. Dan Nabi tak kahwin. Bila Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin. Sebab apa? Dia akan bangun dengan suami paling soleh. Siapa paling soleh? Dia akan bangun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakak, kalau dah mati suami, kahwinlah. Kakak akan bangun dengan suami paling soleh. Ada seorang makcik tu jumpa saya, Ustaz, saya kahwin 3 kali dah Ustaz. Saya 3-3 ni bagus Ustaz. Saya nak bangun dengan 3-3 sekali, boleh tak? Dia nak bangun 3-3 kali. Saya kata mana boleh? 3-3 soleh Ustaz. Soleh apa? Yang pertama Soleh bin Man, yang kedua Cik Soleh bin Yusuf, yang keempat Soleh bin Din. Tak jadi. Yang paling soleh di sisi Allah, kita akan bangun dengan dia. Dan kita macam mana? Kita akan bangun dengan bidadari-bidadari. Dan isteri kita akan jadi ketua bidadari. Makcik kata, mana boleh Ustaz? Masa esok tak ada dah cemburu. Cemburu ni dunia ya. Akhirat esok tak ada dah. Kentut busuk tak ada dah. Peluh-peluh yang busuk tak ada dah. Gigi yang busuk tak ada dah. Semua benda yang elok. Maksud dia cemburu esok di akhirat tak ada dah. Yang cemburu ni dunia aja. Kalau dia duduk dengan bidadari, kami ketua. Tak mau. Tak ada. Masa tu semua indah tuan-tuan. Seronok masa tu. Syarat dia syurga lah. Sebab tu disebut di sini, wahai isteri-isteri, kalau nak ikut Khadijah, suami mati, kahwinlah. Tapi kalau takut kahwin dengan suami yang teruk, tak apalah, kekallah yang lama. Kekallah yang lama. Takut kahwin-kahwin nanti Ustaz dapat Abu Jahal. Mampu tuan-tuan. Kalau dapat Ustaz, tak apalah. Okeylah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cirilah nak sebut tuan-tuan, berkenaan dengan Khadijah ni. Tetapi Khadijah ni tuan-tuan insan yang cukup hebat. Tak akan dapat isteri kita nak jadi dia. Tak dapat semua, dapat sikit pun jadilah. Dapat sikit pun jadilah. Sikit macam mana? Alhamdulillah Ustaz, saya dapat Ustaz seorang suami yang baik. Suami tu nama Muhammad bin Abdullah juga. Jadilah macam Nabi SAW. Dan kita juga dapat Khadijah binti Khalid, bukan Khalid. Jadi saya nak tanya sini, ni Khadijah ni nama-nama isteri Nabi, ada tak dalam ni nama Khadijah? Tak ada. Ada tak dalam ni nama Habsah? Tak ada. Ada tak dalam ni nama Aisyah? Tak ada tuan. Ada tak dalam ni nama Maryam? Apa nama apa weh? Aku benih. Tak ada ni. Ahli syurga ni. Ni nama-nama ni ahli syurga. Ada tak nama sini Fatimah? Tak wani angkat tangan. Ada tak nama Siti Nurhaliza? Allah, tak ada no. Kita sini ada tak nama Muhammad? Tengok ahli syurga. Dia kata dah orang lelaki ni ahli syurga. Siapa nama Ahmad? Ahmad. Siapa nama Musa? Tak ada. Siapa nama Afdal? Siapa nama Syafi'i? Syafi'i Afdal.
melawak-melawak tuan-tuan. Afdal masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya rasa cukup kot setakat itu ya. Pukul 9 dah. Sebab saya pun letih tuan-tuan, ada program tadi. Dan insya-Allah sebab bagi tajuk kepada saya ni apa ni? Jaga. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, seronok datang ke masjid Bandar Tun Hussein ni. Saya rasa 3 kali dah ni. 2 kali. Dan insya-Allah esok saya baca khutbah ni. Alhamdulillah dapat juga baca khutbah di sini lah. Jadi esok tuan-tuan siapa ke lapangan, datanglah dengar khutbah saya. Pasti tuan-tuan menangis. Kalau tak menangis tuan-tuan, hati tuan-tuan kerah lah. Fi qulubihim marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit. Walaupun dengar khutbah orang menangis, kita tak boleh menangis. Tapi try lah insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan pasti menangis. Makcik jangan datang. Esok untuk kami ya. Makcik datang duduk dekat sini, pening kami nak sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat untuk orang perempuan sunat aja. Orang lelaki wajib tau. Jadi datanglah insya-Allah. Tapi kalau makcik nak datang, atas ada kosong kot. Boleh jugalah duduk di atas. Kalau tak kosong, atas bumbung ada. Jadi boleh tak payah datanglah. Untuk orang lelaki insya-Allah, dengan khutbah saya tak panjang, 20 minit lah khutbah saya. Saya tak panjang tuan dengan Ustaz Hadi, 20 minit khutbah pertama, 5 minit khutbah kedua. Pasti tuan-tuan menangis. Jadi insya-Allah esok saya bersama dengan tuan-tuan lagi. Cukuplah setakat ni malam ni. Dan